Tips untuk lulus account prop trading dekat phase 1 dan juga phase 2. Okay. Dalam part ni kita akan cover tentang drawdown. Dalam part 1 hari tu kita cover tentang risk management dan juga trading system dan juga news trading. Okay. So dalam part 2 ni kita nak cover tentang drawdown. Untuk pengetahuan anda semua, ramai trader yang join dalam dunia prop trading, account mereka hancur disebabkan oleh diorang tak faham tentang drawdown. Okay. Kadang diorang dah tahu dah cara nak entry, cara nak exit, semua dah okey. Tapi diorang gagal dekat nak fahamkan tentang konsep drawdown. So basically apa yang dimaksudkan dengan drawdown? Drawdown adalah maksimum kerugian yang dicapai oleh account trading anda. Selalunya ianya dikira dalam bentuk percentage. Okay. So drawdown ada dua jenis. Okay. Satu adalah balance based dan satu lagi adalah equity based. Equity based ni adalah agak high risk sikit. Nanti saya akan ceritakan kenapa equity based ni adalah high risk. Okay, daily drawdown dan juga total max loss. Okay, dua benda ni adalah dua benda yang kita boleh katakan sebagai satu rules yang akan ada dekat mana-mana prop firm. Okay, daily drawdown ni untuk pengetahuan anda semua, ianya berpandukan balance asal ataupun balance harian. Okay, balance asal harian ataupun balance harian, manakala total max loss adalah initial capital. Initial capital maksudnya modal asal daripada hari pertama tu. Okay, berapa modal yang anda beli account. Contoh kalau katakan anda beli account 100,000. So, akaun 100,000 itulah modal asal anda. Okay. So, next kita pergi kepada contoh macam mana dalam case balance base. Okay. Contoh dalam case balance base ni, modal adalah 100,000 USD. Contoh. Katakan hari pertama anda dah floating sebanyak 3,000 USD. So, 3,000 USD floating dia bersamaan dengan 3% drawdown. Betul? Sebab highest untuk hari tersebut ataupun modal untuk hari tersebut adalah 100,000. So, kalau katakan anda floating 3,000, bermaksud ianya bersamaan dengan 3%. Katakan anda cut loss, position tersebut anda cut loss dengan 1,500. Kalau ikutkan logik, kalau cut loss 1,500, DD sepatutnya 1.5. Betul tak? Tapi, disebabkan oleh anda dah capai sampai 3,000 USD untuk hari pertama, so sistem akan detect itu sebagai highest dan itulah yang akan direkodkan di dalam sistem prop trading. Okay? So, ianya akan direkod sebagai 3% drawdown untuk hari pertama. Dengan current balance untuk hari tersebut, sebab tuan-puan dah cut loss banyak 1,500 USD, so ianya akan jadi 98,500 USD dan total max loss untuk hari tersebut adalah negatif 1,500. So, bersamaan dengan tuan dah loss banyak 1.5% untuk hari pertama. Okay? Now, kita move on kepada hari kedua. Okay, hari kedua ni balance adalah 98,500. Okay, 98,500. Katakanlah tuan-puan floating lagi. Floating 985 USD. So, 985 USD itu bersamaan dengan 1%. Okay, kalau anda tengok pada hari pertama, 1% adalah bersamaan dengan 1,000 USD. Kenapa sehari pertama 1,000 USD bersamaan dengan 1%? Sebab hari pertama modal adalah 100,000. Tetapi hari kedua modal anda bukan lagi 100,000. Modal anda adalah 98,500. Bermaksud drawdown akan dikira based on balance itu. So dekat sini drawdown dah sampai 1% bersama dengan 985. Katakan floating lagi. Floating sampai 1,970 USD bersamaan dengan DD 2%. Okay. Dan position tersebut anda cut loss dengan kerugian sebanyak 1,800 USD. So anda punya DD dekat ketika cut loss tu adalah 1.82. Tapi sama seperti hari pertama, di mana kalau katakan anda dah loss sampai 2%, sistem akan rekod yang mana yang paling tinggi. So dekat sini drawdown adalah 2%. Maybe ada yang tertanya, tuan, hari pertama saya dah 3%, hari kedua saya dah 2%, so dah 5%. Fail ke? Bukan, geng. Dia based on daily drawdown. Bermaksud harian dia akan reset. Dia akan reset based on balance harian. Okay? Untuk hari tersebut jangan lebih 5% floating ataupun cut loss. Itu konsep dia. Okay? So, sekarang ni kalau kita tengok, total max loss adalah modal asal iaitu 100,000 USD tolak dengan current balance. Current balance saya adalah 96,700. So, total saya dah loss adalah 3,300 USD bersamaan dengan 3.3%. Ini adalah total max loss. Okay, jom kita tengok hari ketiga pula. Katakan hari ketiga modal anda adalah 96,700 USD. Okay, anda floating 1,000 USD. So, 1,000 USD dekat sini bersamaan dengan DD 1.03%. Okay, daripada mana saya dapat 1.03? 1,000 USD bahagi dengan 96,700 darab 100. So, anda akan dapat 1.03%. Kedua pula, katakan anda floating lagi. Floating sebanyak 2,000 USD. So, bila floating 2,000 USD dekat sini, DD dah jadi 2.06%. So, DD 2.06% adalah yang paling tertinggi untuk akaun untuk hari tersebut.
Tetapi katakan anda punya rezeki baik dan anda close position tersebut dengan keadaan profit 500 USD. Walaupun anda close dengan keadaan positif, disebabkan dia dah floating sampai 2.06%, untuk hari ketiga max drawdown ataupun daily drawdown anda untuk hari tersebut adalah 2.06%. Okay? Dan kalau kita tengok total max loss sekarang ni dia berkurang sikit. Sebab apa dia berkurang sikit? Sebab dekat sini anda profit hari ketiga kan? Anda profit 500 USD. Okay? So itu adalah basic konsep di mana anda boleh bezakan drawdown dan juga max loss. So basic konsep dia adalah drawdown based on daily punya balance. Balance harian. Kalau katakan balance harian anda adalah 14,000, so dengan 14,000 itulah 5%. Kalau balance harian anda adalah 13,000, so 5% daripada 13,000. Macam tu konsep dia. Manakala total max loss ni dia accumulate. Contoh hari pertama tuan-puan dah loss 2%. Hari kedua loss 3%. Hari keempat contoh loss 5%. So contoh kumpul-kumpul total dah jadi 10%, automatically account anda violate. So dia kumpul total max loss tu. Basically total max loss daripada modal asal. Okay, itu konsep dia. Okay, sebelum kita nak habiskan kita punya sesi sharing drawdown ni, satu lagi drawdown adalah equity based. Seperti yang saya bagi tahu awal-awal tadi, equity based ni dia agak high risk. Kenapa dia high risk? Sebab dia adalah based on equity ni, maksud dia balance campur dengan profit ataupun loss yang tengah running. Okay, contoh katakan anda loss. Okay, katakan account 100,000 USD, anda loss 1,000 USD, betul? Bila anda loss 1,000 USD, so drawdown adalah 1%. Katakan floating dan anda cut loss lah contoh. So anda dah loss 1%. Tetapi isu akan timbul bila anda profit. Katakan anda profit sebanyak 1,000 USD, tengah profit. Katakan anda tengah profit 101,000 USD contoh. Modal adalah 100,000 dan anda sedang profit lebih kurang dalam 1,000 USD. So dekat sini dia punya equity akan jadi 101,000, betul? Katakan harga ataupun katakan position anda floating jatuh balik, katakan jadi negatif balik, anda close position ketika modal anda jadi 99,000 USD. Kalau ikutkan logik, daripada 100,000 modal asal jadi 99,000, 1% je, betul tak? Tapi disebabkan equity base, dia kira berapa maksimum account equity anda, iaitu 101,000 tadi, tolak dengan 99,000 USD. So, anda akan dapat DD sebanyak 1.98%. Dekat sinilah ramai trader yang terkena juga. Okay? Dua-dua tempat anda boleh terkena. Dekat balance base pun anda boleh terkena. Dekat equity base pun boleh terkena. Tetapi yang sangat-sangat common, yang banyak ramai trader terkena adalah dekat equity base lah. So, sebelum anda nak trade dekat mana-mana platform, anda check dulu sama ada platform tersebut adakah ianya based on balance base ataupun equity base. Okay? So, kalau video ni memberi manfaat kepada anda semua, tolong sampaikan video ni kepada sahabat-sahabat kita dekat luar sana. Moga semua trader yang join dunia prop trading boleh lulus phase 1 dan phase 2 dan terus buat profit secara konsisten dalam account funded. Jom, geng.